Berhadapan dengan pelbagai cabaran termasuk pandemik COVID-19, adakah ada institusi yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat? Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zainal Nasir, peneraju untuk waktu ini untuk ruang bicara penyampaian anda. Kita bersiaran hari ini secara back to back dan fokus kita yang pertama adalah kita nak bincangkan tentang PRU-BSN 15 tahun dan telah pun bersedia ketika ini bersama-sama tetamu melalui talian. Kita bersama Encik Wan Saiful Rizal Wan Ismail yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN Takaful Berhad PRU-BSN. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam Zainal. Ya, baik Encik Wan. Terima kasih kerana bersama-sama kami untuk edisi malam ni. Sama-sama. Baik, apapun pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada PRU-BSN untuk sambutan ulang tahun ke-15 tahun ini. Cuma di sini alang-alang Cik Wan ada nak minta Cik Wan untuk kongsikan serba sedikit berkaitan dengan perubahan yang ketara PRU-BSN sejak dahulu, sejak penubuhannya sehinggalah kini. Okey, terima kasih Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Zainal, apa khabar penonton-penonton di luar sana. Pertama sekali, terima kasih atas peluang untuk saya berkongsi serba sedikit berkenaan perjalanan PRU-BSN dalam 15 tahun ini. Bagi saya 15 tahun dalam industri takaful ni actually masanya amat singkat. Sebab kalau kita tengok kontrak-kontrak yang kita ada ataupun sijil-sijil yang kita ada yang tempoh je 100 tahun. Kan? So 15 tahun ni amat singkat. Tapi dalam masa yang singkat atas sokongan para pelanggan dan para pejuang takaful PRU-BSN, alhamdulillah kami berjaya mengekalkan kedudukan sebagai pengendali takaful nombor 1 di Malaysia selama 7 tahun berturut-turut. Dalam negara kita, dalam keadaan pandemik ini pun kita alhamdulillah masih lagi dapat memberi perlindungan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Dan daripada soalan Zainal Diana yang tanya tadi, apa perubahan yang ketara? Banyak perubahan yang ketara sejak kami tubuhkan. Yang paling ketara adalah perdigitalan perkhidmatan. Terutamanya dalam 18 bulan yang terakhir ni, banyak yang telah kami sediakan dari segi platform dalam talian. Saya ingat lagi masa kita mula-mula masuk PKP yang pertama, bulan Mac tahun lepas. Yeah. Apabila diumumkan PKP tersebut, kami berjaya mendigitalkan perkhidmatan kami. Contohnya, permohonan takaful jarak jauh kami keluarkan dalam masa 48 jam. So itulah salah satu pencapaian yang kami ada untuk menyokong perkhidmatan kami sepanjang 15 tahun kami di sini. So perkhidmatan digital. Yang keduanya adalah produk inovatif yang kami keluarkan kepada pelanggan. Contohnya daripada produk PRU-BSN Anggun kita ataupun amal yang mungkin saya kalau ada masa saya huraikan sedikit, dan juga perdigitalan perkhidmatan ataupun aplikasi kesihatan Pulse by Prudential. So banyak yang kami telah buat yang telah terajui untuk mengekalkan kedudukan kami sebagai pengendali takaful nombor 1 di Malaysia. Ya, pastinya PRU-BSN menerajui industri takaful di Malaysia. Memandangkan kita bersama-sama Encik Wan sendiri kan, berdasarkan pemerhatian dan penelitian, bagaimana dari segi trend yang dapat dilihat dalam industri takaful di Malaysia secara umumnya? Ini soalan yang bagus. Kalau Diana bertanya kepada saya, soalan ni 18 bulan atau 2 tahun yang lepas, mungkin jawapannya berbeza berbanding yang sekarang. Kalau kita tengok disebabkan pandemik yang kita tengah lalui sekarang ini, situasi yang kita ada dengan COVID-19, banyak peningkatan kesedaran rakyat Malaysia tentang kepentingan perlindungan takaful. Kalau kita tengok sebelum ini, kalau 2 tahun lepas, kalau kita bertanya, ramai yang mungkin tidak berapa sedar, tidak berapa peka, ataupun yang sedar, mereka tidak nampak dia punya urgency untuk mendapatkan perlindungan. Tapi bila kita tengok situasi yang sekarang, peningkatan kesedarannya amat tinggi. Tapi kita tidak menafikan bahawa situasi pandemik dan juga PKP yang berpanjangan ini
ada impact kepada ekonomi dan pengenali takaful seperti kami tidak juga terlepas daripada impact ekonomi tersebut. Jadi kami terpaksa tengok apa produk-produk yang sesuai, solution-solution yang sesuai untuk kita memasarkan untuk dapat memberi perlindungan yang lebih mampu milik kepada rakyat Malaysia dan juga yang inovatif kepada rakyat Malaysia. Jadi trend ini berubah bagi saya dalam 18 bulan yang sebelum daripada 18 bulan sebelumnya. Baik. Apakah jangkaan untuk trend seterusnya? Sebab kita faham kita nak beralih, nak masuk ke fasa endemik pula. Kita sekarang nak beralih kepada fasa endemik dan kita juga tengok ada banyak pelan pemulihan. Jadi kami jangkakan faktor-faktor daripada faktor ekonomi, also faktor kewangan keluarga sendiri akan beransur pulih dan akan memberi lebih banyak confident untuk mengambil pelan-pelan yang lebih banyak perlindungannya. Contohnya sebab macam perlindungan takaful ini dia komitmen yang amat lama. Kalau kita beli perlindungan takaful ni, dia mungkin kontrak dia 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun. Jadi kalau confidence itu meningkat, maka komitmen daripada para pelanggan saya jangkakan akan meningkat juga untuk melangani CJ takaful ini. Baik. Dalam masa yang sama kita tahu yang BNM telah pun mengumumkan mengenai rangka kerja pengantaraan yang berasaskan nilai untuk takaful atau VBIT atau VBIT ini. Apa pandangan Encik Wan mengenai inisiatif ini? Okey. VBIT kalau kita tengok makna penuhnya dalam bahasa Inggeris is value based intimidation for takaful. Berkenaan ini, Ziana, melihat perkembangan industri takaful di Malaysia adalah penting untuk pemain industri meletakkan fokus dalam aspek sustainability perniagaan itu sendiri. Maknanya kita berfikir secara panjang macam mana kita boleh memberi impak positif dalam ekonomi kita, dalam komuniti kita. So, rangka kerja ini akan memastikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengendali takaful memberi impak yang positif berpanjangan kepada ekonomi masyarakat dan juga alam sekitar. Bagi saya, PRU-BSN kami amat menyokong strategi dalam mencapai objektif syariah ataupun maqasid syariah dengan prinsip teras VBIT ini, iaitu kalau kita tengok maqasid syariah pun ada menyebut tentang daya ketahan kewangan, memperkasakan komuniti, tabir urus self-governance yang baik dan kelakuan yang baik. Okey. So dengan usaha kolektif pemain industri, kami yakin bahawa ini dapat direalisasikan secara keseluruhan. Dan bagi PRU-BSN, kami memang sentiasa apabila kami tengok solution kami ataupun perkhidmatan kami ingin menganjurkan sesuatu yang sentiasa memberi impak positif kepada para pelanggan kami ataupun daripada pihak komuniti ini, pihak komuniti di Malaysia ni. Contohnya melalui inisiatif Badan Amal kami, PRU-BSN Prihatin, kami telah membantu lebih daripada 66,000 keluarga yang tergolong dalam kategori miskin ataupun miskin tegar di Malaysia ini dengan memberikan perlindungan takaful asas secara percuba menerusi program Micro Takaful Jariah kami. Walaupun temam perlindungannya dalam lebih kurang RM10,000, tapi untuk keluarga di kategori ini, inilah amat bermakna untuk memberikan langsungan hidup pada keluarga sekiranya apa-apa terjadi kepada the breadwinner keluarga tersebut. Okey, program itu kalau boleh diceritakan, diberikan lebih lagi pencerahan. Sejak bila sebenarnya bermula program itu? Program ini bermula daripada tahun 2018 dan kami bekerjasama dengan ICU ataupun Implementation Coordination Unit daripada Jabatan Perdana Menteri dan di situ kami sebab ada database di situ yang kategoriskan keluarga yang miskin dan miskin tegar dan kami bekerjasama dengan mereka untuk mengedarkan
pelindungan mikro takaful jariah ini. Baik, dalam masa yang sama juga mungkin bagi mereka yang tidak berapa ambil tahu sangat tentang kepentingan untuk kita mendapatkan perlindungan. Jadi apa peri pentingnya untuk kita mendapatkan perlindungan bukan saja untuk dari segi perlindungan kesihatan kita tapi perlindungan keuangan itu sendiri, Cik Wan? So soalan tu soalan yang amat bagus. Mungkin bagi saya, kalau kita tengok tema 15 tahun ulang tahun yang ke-15 kita, aspirasi anda, inspirasi kami. Bagi saya, setiap individu ataupun setiap keluarga ada aspirasi dia tersendiri. Contohnya mungkin Ziana ada keluarga, ada aspirasi untuk keluarga tu tersendiri. Mungkin kalau ada anak ke, bagi yang berkeluarga nak beraspirasi untuk anak dia mendapat education ataupun education yang terbaik. Jadi aspirasi ini macam mana kita boleh melindungi sebagai pengendali takaful. Dan kami mempunyai solusi-solusi yang relevan untuk membantu keluarga melindungi aspirasi tersebut. Dan banyak lagi aspirasi. Setiap keluarga ada aspirasi mereka sendiri dan insya-Allah kami sentiasa berusaha untuk memberikan solution yang terbaik untuk melindungi aspirasi keluarga di luar sana ataupun individu di luar sana. Okey, bila disebut tentang setiap keluarga mempunyai aspirasi yang berbeza, jadi bagaimana PRU-BSN sendiri memastikan setiap keluarga itu dapat menjayakan, merealisasikan apa yang mereka inspirasikan selama ini? Nak cari kesesuaian dengan setiap keluarga, saya rasa sangat sukar itu dilakukan. Betul. Mungkin ada yang memerlukan pertolongan ataupun tidak masih lagi fasih berkenaan takaful ini. So apa yang kita sebagai PRU-BSN, solution kami pertama sekali dari segi produk, kami desainkan produk yang fleksibel, bermakna bergantung kepada permintaan ataupun needs ataupun keperluan keluarga tersebut. Produk tersebut boleh kita customizekan dengan pelbagai benefit-benefit tambahan untuk kesesuaian keluarga tersebut. Dan yang tu dari segi aspek produk. Yang keduanya dari segi aspek pemberian nasihat. Jadi kami ada konsultan takaful sebanyak 17,000 orang di luar sana yang terbesar di Malaysia, franchise yang terbesar di Malaysia untuk memberikan nasihat kepada individu ataupun keluarga yang memerlukan nasihat kewangan. Dan kami untuk konsultan takaful kami memberi training ataupun memberi sokongan untuk mereka dapat memberikan servis dan nasihat yang terbaik pada individu di luar sana. Dan pastinya untuk memberikan sesuatu yang sempurna seboleh mungkin untuk memberikan terbaik kepada masyarakat, setiap lapisan masyarakat yang memerlukan perlindungan. Sudah pastinya PRU-BSN sendiri telah pun menyediakan ataupun melahirkan produk-produk yang bersifat inovatif. Dan kabarnya ada juga produk yang baru saja dilancarkan, ya. Dan cuma di sini saya tahu apakah antara produk terbaru PRU-BSN yang sedang berada di pasaran, yang sedang hangat ketika ini, Cik Wan? Okey. So, kalau kita tengok sejak dari tahun 2000, walaupun dengan pelbagai limitation fizikal, alhamdulillah ia tidak membantu inovasi kita sebagai syarikat, dan kita dapat melancarkan beberapa produk yang amat inovatif. Salah satunya yang saya boleh kongsikan adalah kita lancarkan PRU-BSN Anggut. PRU-BSN Anggut adalah produk yang memberi fokus kepada kesihatan dan kesejahteraan para wanita dengan perlindungan terhadap kanser wanita, penjagaan kesihatan mental yang paling komprehensif di dalam pasaran, dan meraihkan peristiwa-peristiwa penting dalam setiap peringkat kehidupan wanita. Contohnya, kalau ada kelahiran anak ataupun kawinan ataupun pergi haji atau umrah, ada benefit-benefitnya yang kita providekan daripada PRU-BSN Anggun. Dan uniknya PRU-BSN Anggun ni juga menerusi Mom Care Rider, PRU-BSN
Anggun adalah PRUBSN adalah pengenali takaful yang pertama di Malaysia yang menawarkan manfaat rawatan kesuburan untuk para wanita. So, tidak ketinggalan juga salah satu lagi produk yang kami lancarkan adalah produk micro takaful, iaitu BSN Takaful Sakinah melalui rakan jaga kami BSN yang memberi peluang kepada golongan B40 di Malaysia ni untuk mendapatkan perlindungan takaful. Dan plan ini amat mampu milik, daripada RM55 setahun dapat memberi perlindungan sebanyak RM10,000. So kami tengok inovatif dari segi benefit dan juga inovasi daripada segi memberi perlindungan yang amat mampu milik kepada golongan sasaran macam B40 di Malaysia. Okey, baiklah. Kita berehat seketika, Cik Wan. Kita kembali selepas ini untuk kita bincangkan lebih lagi, dapatkan lebih lagi informasi berkaitan dengan PRUBSN. Terus saja setia bersama-sama kami, Ruang Bicara kembali selepas ini. Pejam celik PRUBSN dah 15 tahun sebenarnya, dan untuk Ruang Bicara kita bincangkan berkaitan dengan PRUBSN 15 tahun bersama-sama Encik Wan Saiful Rizal Wan Ismail yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN Takaful Berhad PRUBSN. Kembali bersama-sama Encik Wan. Encik Wan? Ya, okey, baik Cik Wan. Di sini kita nak ceritalah, sentuh sedikit berkaitan dengan pandemik COVID-19. Jadi, bagaimana pula dengan pelan perlindungan untuk COVID-19? Adakah PRUBSN melindungi pelanggan yang perlu menjalani rawatan di hospital sebagai contohnya? Okey. Soalan Diana ni amat bertepatan pada waktu sekarang ni. Semua memang, I think, memang di minda masyarakat Malaysia ataupun pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah, untuk PRUBSN kami baru saja mengumumkan berita baik ini kepada para pelanggan, di mana mulai 6 Ogos hari itu yang baru lalu ni, Prudential Malaysia memberikan perlindungan kemasukan ke hospital akibat daripada COVID-19 melalui pelan perlindungan perubatan yang sedia ada. Tertakluk pada terma dan syarat. Perlindungan perubatan untuk rawatan ini akan dilakukan secara bayaran balik ataupun reimbursement. Tapi yang pastinya kami akan melindungi hospitalisation akibat COVID-19 ini. Penawaran ini adalah atas dasar prihatin kami, dan sebolehnya kami ingin membantu para pelanggan pada waktu yang sukar ini. Pada yang risau juga pasal kesan sampingan pasca vaksinasi COVID-19, alhamdulillah di rakyat Malaysia kita dah hampir mencapai 90% kadar vaksin untuk dewasa. Tapi kalau sesiapa yang mempunyai kesan sampingan daripada vaksinasi, kami juga menyediakan perlindungan untuk para pelanggan atas kemasukan ke hospital disebabkan kesan sampingan tersebut. Kalau nak informasi yang lebih lanjut, boleh layarilah di laman web corporate kami www.prubsn.com.my. Ya, dan menyentuh lagi berkaitan dengan COVID-19, kita tahu dengan adanya pandemik COVID-19 sebelum ini bermula tahun lepas lagi pada bulan Mac, kita tahu dari segi kawalan pergerakan itu amat ketat pada awalnya, tapi sekarang ini telah pun beransur-ansur dari segi kelonggarannya diberikan kepada kita, melihat juga kepada pemulihan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, bagaimana PRUBSN ini memainkan peranan dalam mendorong para pelanggan untuk terus kekal menjalani kehidupan yang aktif, dalam masa yang sama sentiasa mementingkan gaya hidup yang sihat? Betul, I think dalam bagi saya, apabila saya tengok statistik ataupun berita-berita di luar sana, bila kita dilanda pandemik ini, kepentingan kesihatan amatlah dipentingkan oleh rakyat Malaysia. Dan berdasarkan kaji selidik Pulse of Asia, the Health of Asia Barometer, daripada 13 pasaran Asia yang ditinjau, Malaysia mendahului daripada penggunaan perkhidmatan penjagaan kesihatan digital. 72% daripada responden Malaysia, iaitu yang tertinggi di Asia, mendapati bahawa maklumat berkaitan kesihatan daripada aplikasi kesihatan telefon pintar amat berguna bagi mereka untuk menguruskan kesihatan mereka.
Dan ini amat bersesuaian dengan aplikasi mudah alih yang kami memperkenalkan pada tahun 2019, iaitu Pulse by Prudential, di mana kami gelarkannya sebagai super app dan ia telah dimuat turun oleh lebih daripada 2.8 juta individu di Malaysia. Aplikasi ini dikuasakan oleh AI ataupun Artificial Intelligence untuk memberikan pengalaman pengguna yang amat baik dalam membantu mereka mendapatkan informasi, maklumat ataupun bantuan yang diperlukan. Banyak ciri dalam Pulse ni yang berguna dan diberikan percuma kepada pengguna Pulse, bukan sahaja pelanggan Prudential tapi pengguna yang download aplikasi Pulse ni. Contohnya seperti pemeriksaan simptom kendiri, informasi mengenai pelaburan, pelbagai tips kesihatan dan akses pada pelbagai komuniti sebagai satu sistem sokongan yang berterusan. Namun pada kita, selain daripada penjagaan kesihatan fizikal, jangan juga kita abaikan aspek kerohanian kita. Sebab itu kami memperkenalkan satu ekosistem syariah di Pulse, iaitu Pru Iman. Maklumat kami adalah untuk menjadikan Pulse sebagai teman penjagaan kerohanian dan amalan gaya hidup Islamik para pengguna. Jadi kita bukan hanya fokus pada physical health, tapi also spiritual health. Right? So bagi yang inginkan fungsi yang menyeluruh, bolehlah melanggan, download dan melanggan feature-feature yang terdapat di Pulse by Prudential. Okey, baik. Kami memandang Cik Wan. Cik Wan? Ya. Saya nak sikit berkaitan dengan pengendali takaful nombor 1 di Malaysia ni, dan untuk terus menerajui industri takaful ini, saya nak tahu dari segi strategi Pru BSN dan juga bagaimana cara untuk mengekalkan kedudukan itu. Ya. So kami menjadi nombor 1 macam saya kongsikan tadi, menjadi nombor 1 untuk 7 tahun yang berturut. Tapi kami ingin terus menerajui industri takaful ini sebagai pengendali takaful nombor 1 untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan apa yang kami akan fokuskan adalah 3 perkara. Perkara yang pertama adalah daripada dapat menjangkau sebanyak rakyat Malaysia yang kita boleh. Contohnya kami mempunyai 1.3 juta pelanggan di Pru BSN Takaful, dan kami ingin menggandakan 2 kali ganda, 3 kali ganda dalam jangka masa terdekat ini untuk menjangkau lebih rakyat Malaysia sebanyak yang boleh. Yang kedua adalah memberikan penyelesaian takaful dan juga penyelesaian menjangkaui takaful, sebab keperluan masyarakat, keperluan rakyat Malaysia bukan sekadar berhenti apabila mendapat perlindungan takaful. Mereka mempunyai keperluan yang lain yang melebihi takaful. Jadi dengan aplikasi seperti Pulse adalah memberikan solution yang melebihi dan menjangkaui aspek perlindungan sahaja. Dan yang ketiga adalah memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Bukan sahaja perkhidmatan yang terbaik, tapi pengalaman yang terbaik supaya mereka gembira dapat untuk berurusan dengan Pru BSN. So inilah 3 area ataupun 3 perkara yang kami akan fokuskan untuk tahun-tahun yang akan datang, supaya kami dapat merealisasikan slogan kami, takaful untuk semua, untuk kehidupan. Dan benda ni adalah menjadi tonggak untuk kami terus berinovasi dan terus menerajui industri takaful. Ya, pastinya sentiasa menjadi nombor 1. Sentiasa menjadi nombor 1 di Malaysia. Encik Wan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Itu dia Encik Wan Saiful Wan Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Prudential BSN Takaful, berhad Pru BSN untuk ruang bicara bagi sesi yang pertama. Sebab di awal tadi Zainal cakap kita akan back to back. Selepas ni ada sesi seterusnya yang akan membincangkan tentang satu topik berkaitan dengan akademia di perkasa, digitalisasi di budaya. Kembali selepas ini.